Siapa nak mula? Silakan. Yang mula, yang nak baca boleh buka mic yang nak baca. Okey, silakan. Sekarang kita mulakan pelajaran hadis. Hadis yang ke-965. Silakan. Siapa nak baca buka mic ya. Ya. Baik, semak ya. Kita sekarang ni masuk dalam satu bab. Tajuk kita Babul Luqatati. Babul Luqatati. Luqatati atau Luqatah kalau wakaf. Ini Luqatah. Jadi apa makna Luqatah? Luqatah ni makna pungutan. Ya. Pungutan. Maknanya seseorang yang menemukan barang yang tercicir di jalan, ya, dikatakan bab luqatah. Baik ya. Catatkan hadis 965, hadis sah. Hadis sah. Matan, dilarang makan barang pungutan yang dalam syubhat. Hukum haram. Baik, kalau kita tengok pada hadis yang dibaca tadi, Nabi ketika menemukan sebiji kurma di tengah jalan, baginda tidak mahu makan biji kurma tersebut kerana khawatir biji kurma itu adalah bahagian dari zakat yang tercicir. Nabi kan tak boleh makan zakat dan juga sedekah. Ya, tidak layak untuk Nabi dan keluarga Nabi sedekah dan zakat. Dia boleh menerima hadiah. Jadi Nabi kenapa tak nak makan buah tadi, buah kurma tu walaupun sebiji? Ya, dia khawatir. Itu dikatakan subahat. Dia khawatir kurma itu tercicir daripada kurma zakat yang dibawa. Ya, jadi dia tak nak makan. Jadi artinya, ya, kalau kita meragui demikian, kita juga ikut jalan Nabi. Mana kita jangan makan dia. Ya. Kalau benda itu bagi kita syubhat. Ya. Tapi kalau kita rasa benda itu membazir, tak ada, nanti akan hancur, akan rusak, akan dilanggar, maka dia ambil. Dia ambil, dia makan. Contohnya, seandainya tidak meraguinya, tidak mengapa. Tapi kalau meraguinya, atau nak menghalusinya, maka dia pun tidak makan. Ada satu kisah boleh jadikan tauladan. Seorang hamba ini, dia menemui sebiji apple di hilir. Jadi di hilir sungai. Dia tahu bahawa air itu mengalir ke hilir. Jadi bila dia nak makan, dia teringat bahawa mesti ada tuannya. Lalu diikutilah sungai tadi sampai ke hulu.
betul-betul didapati ada satu ladang apple. Dan dia yakin bahawa apple ini sudah tentu datang daripada ladang ni. Lalu dia jumpa tuannya. Dan dia katakan, saya duduk jauh di hilir sana, tapi saya terjumpa satu biji apple ini. Saya nak makan, tapi saya ragu-ragu nak makan. Khawatir tuannya tidak menghalalkan. Jadi saya datang ni, memohonlah kalau boleh dihalalkan buah ini, saya akan makan. Jadi kalau tuan punya kebun ni, sudah tentulah dia mempersilakan. Hanya sebiji makan je lah, kan? Jadi dalam hati si tuan ini, jujurnya lah orang ni. Saya tak pernah jumpa orang sejujur ni. Jujur betul orang ni. Lalu tuannya nak menguji dia. Kamu sudah berkahwin belum? Dia kata, dia masih bujang lagi, tak kahwin lagi. Kamu mau tak jadi menantu aku? Tapi anak aku ni taklah baik sangat, taklah cantik, hitam, dan buta lagi. Kalau engkau fikirkan engkau suka, aku rela untuk kau jadikan menantuku. Jadi orang ni tergerak hatinya, lalu setuju. Tu kisahnya. Lalu setuju, tergerak hatinya, lalu setuju. Dia ikut kata hati dia. Kemudian setuju. Lalu dinikahkan, tak jumpa pun. Orang-orang dulu kan kisahnya dia diserubung, perempuan ni diserubung. Makna berserubung, tak nampak muka. Jadi dia sendiri pun belum nampak lagi bakal isterinya. Dan dia bersetuju. Lalu dinikahkan. Setelah dinikahkan, rupanya lain yang dikatakan oleh Tuan Apple ni. Anaknya cantik dan tidak buta. Rupanya sengaja Tuan Apple ni dia menguji pemuda ni. Lalu dia sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Rupanya dia hanya diuji. Itu ceritanya kejujurannya tadi. Kerana kejujuran tadi, dia hadiahkan anak perempuan dan dia jadi menantu kepada tuan punya kebun anggur apple tadi. Kerana apa? Kerana kejujurannya. Sebab dia susah nak mencari orang yang jujur. Tapi jujur betul pemuda ni. Bayangkanlah kalau kita jumpa apple macam tu di hilir, masa tu kita bedal je kan. Jadi tengok dia punya jujur. Jadi hal itu boleh jadikan sebagai satu tauladan atau pengajaran. Baik, kita sambung lagi hadis seterusnya. Siapa nak baca? Buka mic 966. Okey, sila.
Okey. Hadis 966, hadis sah. Matan diperintah mengumumkan barang pungutan selama 1 tahun. Sesudah 1 tahun, kalau tidak ada yang mengaku, terserah kepada yang memungut. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis 966 menerangkan barang yang tercicir di tengah jalan ada beberapa macam. Bila benda mati, maka penemunya boleh memungut dari tengah jalan, kemudian menyimpannya selama 1 tahun, serta ia berkewajipan mengumumkan penemuan barang itu selama 1 tahun. Apabila barang itu miliknya, apabila ternyata tidak ada seorang yang mengatakan bahawa barang itu miliknya, maka penemunya berhak untuk memilikinya. Ini saya cerita biasalah ya. Jam tangan di masjid. Kadang jam jenama-jenama, ya, mahal-mahal pun ada. Ya, harga beribu-ribu jam tangan. Ialah tercicir. Jadi pihak masjid dia mengumumkan setiap Jumaat, ya, diumumkan, tapi tak boleh sebut jenama ya. Kalau sebut jenama nanti sebut mengaku, kenalah selindung-selindung, ya. Jangan terlampau open sangat memberitahukan. Ya, maknanya kalau jam tangan, sebutlah jam tangan, ya. Jangan dikatakan dia punya brand dia, ya. Jenama apa, jangan sebut, ya. Nanti orang mengaku. Dan kalau ada warna, jangan sebut warna dia, ya. Jadi umumkan saja barang tersebut, ya. Seandainya dalam 1 tahun tidak ada yang memungut atau tak ada orang yang mengakui, maka itu adalah hak orang yang memungut atau dijadikan hak sebagai harta masjid, ya. Contoh macam tu, ya. Ini kalau barang yang bukan barang hidup, ya. Baik. Apabila barang yang tersesat atau tercicir di tengah jalan itu berupa kambing, maka hendaklah penemunya memungutnya, sebab kalau tidak dipungut, mungkin sekali akan dimakan oleh serigala atau binasa di tengah jalan. Kambing ni, dia biasanya dia ikut kumpulan. Tapi kalau dia tercicir, dia kehilangan kumpulan dia, kadang dia tak tahu balik. Ya, jadi seandainya berlaku macam tu, ya, dikuatiri. Pertama kata Nabi, kalau engkau tak makan, serigala makan, ya.
Jadi mana nak pilih? Maka hendaklah diambil daripada serigala makan, ya? Atau binasa begitu saja dikerjakan oleh binatang lain, ya? Jadi kalau binatang itu kecil, mana boleh diambil. Dan ketiga, apabila barang yang tercicir itu berupa yang besar, unta ataupun lembu, ya, penemunya tidak boleh mengambilnya. Kerana unta tahu sendiri ke tempat mana dia akan berlindung dan kemudian kelak tuannya akan datang mengambilnya. Kalau binatang besar ni, ya, tuannya dia akan tahu, ya, ke mana selalu dia punya parking, ya. Kalau binatang kecil ni, dia dikuatiri macam itulah. Ya, kenapa boleh diambil? Sebab binatang kecil kan mudah, ya, dia jadi mangsa kepada binatang buas yang lain, ya. Ini kalau biasa, kalau tercicir macam itulah, ya, sebab binatang kecil ni atau kambing lah kitanya, dia akan ikut grup, ya. Dia ikut grup dia, pergi balik dia ikut grup, ya. Tapi kenapa dia boleh jadi tercicir? Mungkin dia terlampau leka, ya, makan, dia tak tahu dia punya kumpulan dia semua dah cabut balik, ya. Ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis. Jadi kalau kita dekat kampung ni, ya, kalau tahu, biasanya dekat kampung ni kambing dia grup dia lain-lain, ya, di grup lain. Jadi kalau seandainya ada contoh 3 grup biasa, ya, 3 grup. Mana 3 grup ni 3 tuan. Jadi sekarang kita boleh, kalau kita malaslah nak makan benda yang subahat, macam itulah, kita bagi tahulah dengan tuan punya kambing tu ada 3 tauke lah, contoh 3 tuan. Jadi kita tanya dengan 3 tuan tu, ya, ada tak kehilangan kambing? Kemudian, ya, tanya satu lagi pun macam tu. Satu lagi macam tu. Kalau seandainya memang ada kehilangan, dia selalu kira kambing dia, ya. Memang kehilangan satu, kita serahkanlah, ya. Kecuali dia dalam hutan, ya. Dalam hutan, ya, itu memang jadi mangsa buas lah, binatang buas. Tapi kalau di kampung, kalau di Negeri Sembilan ni, kambing ni dia dilepas, ya. Petang dia balik. Sebab itulah Negeri Sembilan ni, dia punya rumah-rumah semua berpagar, ya. Jangan lupa tutup pagar, habis bunga-bunga, habis tanaman, ya. Rombongan ramai masuk dalam rumah, ya. Yang besar, yang kecil semua masuk, ya. Sebab itu jangan heran kalau bagi Negeri Sembilan ni, ya, rumah semua berpagar. Kadang negeri-negeri lain masuk Selangor, dia luas dia punya kawasan rumah, tak ada pagar pun, ya. Macam di Selangor, ya. Kampung ni, ya, bukan bandar, ya, kampung, ya. Jadi luas tapi tak ada pagar. Cuba pergi Negeri Sembilan, ya, masuk kampung semua berpagar. Pasal apa? Ya, orang Negeri Sembilan ni tu, ya, dia lepaskan kambing, lepaskan lembu, tak ada rumah. Tapi kalau hilang lembu, dia tahu pula mencari. Hilang kambing, tahu mencari, ya. Macam itulah, ya, kalau nak tahu, ya. Kalau leka tak tutup pintu, habis. Siapa rajin tanam bunga, selesai bunga. Siapa rajin tanam pokok-pokok, selesai pokok-pokok. Ya. Kena Kak Jun rajin tanam pokok-pokok, habis selesai dikerjakan, ya. Kan. Okey, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Silakan. Buka mic, ya. Mic buka. Okey, sila. Okey, tak apa, sila.
Ya. 967. Katakan hadis sah. Matan dilarang melindungi binatang yang sesat tanpa diumumkan. Hukum berdosa. Baik. Hadis yang dibaca tadi bermaksud orang yang memungut binatang-binatang yang tersesat di tengah jalan kerana khawatir binatang itu akan binasa, maka si pemungut adalah orang yang sesat pula apabila ia tidak mengumumkan penemuan binatang itu kepada masyarakat. Dan pemungutnya itu dikatakan tidak sesat apabila ia menyerahkan kepada pemiliknya. Jadi ya, sebaiknya macam itulah. Ya, kalau binatang sesat tu kita lindungi sementara dia daripada dia binasa. Kalau kat jalan nanti kena langgar. Ya, ataupun dia akan dimakan binatang buas. Jadi kita lindungi sementara ya, dan bagi tahulah kepada siapa yang ada ternak-ternak kambing tu, ya, serahkanlah pada dia. Ya, kalau tidak, ya, kita juga tergolong orang yang sesat. Ya, sama sesat dengan kambing tu juga. Ya. Tapi kalau ikutkan hadis yang sebelumnya, ya, kita boleh makan. Ya, kalau kau tak makan, binatang makan. Itu tengok keadaan macam mana. Keadaan tu contohnya macam hutan ke apa. Ya, ada di tepi hutan. Jadi hal macam itu ya boleh. Tapi kalau keumumannya, ya, kita tahu penternak kambing ni tak ada lain si Fulan yang ada kambing, si Fulan yang ada kambing, lain tak ada kambing. Bagi tahulah dulu. Kalau dia kata, oh cukup kambing kita tak ada apa. Kalau semua dah kata cukup, memang kita punya lah tu. Rezeki kita punya. Macam tu lah. Bolehlah korban. Ya. Ya. Okey, sambung lagi. 968. Siapa nak baca? Silakan. Buka mic, ya. Sambung lagi pun tak apa. Buku, sambung lagi. Dari Wadah tahu tak? Wadah bekas ya. Wadah tu bekas. Okey. Ya. Jadi ya, hadis ini catatkan dulu 968. Hadis sah. Matan, orang yang mendapat barang pungutan diperintah mengadakan 2 saksi hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ini ya kita tidak duga. Ya, kadang ya barang Tuhan nak bagi rezeki kepada seseorang. Ya. Kita tak tahu. Contohnya macam rikas ataupun barang yang harta karun yang dapat di tanah sendiri. Dia cangkul, tercangkul peti.
dalam peti betul, ya. Kemudian bila dibuka peti tu memang emas betul, emas lama ni lah, zaman Jepun lah contohlah, ya. Jadi ya, pada masa itu dia kena umumkan di kampung itu, ya, kalau kampung itu memang ada orang tinggal, dia kena umumkan. Jadi umumkan tadi mengikut kaedah tadi ialah setahun. Mana dalam sebulan sekali. Tapi itu dikatakan, ya, kita jaga bekas wadah tu, bekasnya, ya, dan ikatannya. Kalau ikatan tu mana kuncinya, kita jaga. Kemudian, ya, hendaklah disaksikan oleh orang yang adil. Ya, orang yang adil tu keluarga kita, jangan orang lain. Orang lain pecah rahsia nanti, ya. Orang yang adil tu maknanya orang yang dari keluarga kita. Lepas tu umumkanlah selama 1 tahun. Contoh sebulan sekali diumumkan dekat masjid. Sebulan sekali umumkan, ya. Kemudian kalau dah tak ada sampai setahun, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah nak bagi rezeki kat dia, ya. Jadi caranya macam itulah cara dalam Islam, ya. Itu, ya, kehendak hukum macam tu kena buatlah, ya. Jangan tiba-tiba wah untung kita, biasa macam itulah, harta karun kaya kita. Ya. Ini orang tak kerti hukum, ya. Dia buat macam itulah, orang tak kerti hukum, ya. Tapi kalau tidak ada orang macam mana? Harta karun. Kalau ikutkan ikutkan kita punya kalau hukum dia tak. Ya, kalau kerajaan tu kalau seandainya tanah itu memiliki harta. Contohnya ada biji timah, ada emas, nampaknya itu dah jadi hak kepada kerajaan. Tak ada. Ini kalau dia dah masuk, maknanya tanah kita didapati ia mengandungi biji timah 10 ekar, semua ada biji timah, contoh, ya. Jadi pada masa itu kerajaan ada hak untuk mengambilnya, ya. Habislah kita, ya. Dibagi ganti rugi, ya, suruh pindah, ya. Kalau tak nak gali sendirilah. Gali sendiri, jual sikit-sikit. Macam orang yang ada lumbung emas tu, ya. Gali sendiri, ya. Okey. Kalau macam tu, artinya tanah tu adalah kepunyaan orang asalnya. Jadi kita kena umumkan, kena maklumkan kepada orang yang punya tanah tu dulu. Tapi jangan katakan barang apa. Kalau memang dia punya, dia akan cakap, yang ni ke, tembaga ni ke, tepak sirih ke. Dah meninggal, waris dia? Waris dia lah. Kalau dah tak ada, warisnya tak ada apa, kita punya lah. Hak kita lah. Kita dah ikhtiar. Ya. Ada satu kisah ni, ya, pangkat ada pak saudara lah daripada rumah ni, ya, pak saudara. Dia ni ada duduk, ya, di rancangan. Kat situ ada satu lombong lama kat situ. Dia pernah menyelam lombong tu, ya. Pernah menyelam, dia jumpa ada
peti besar, peti besi. Besar tau. Tapi macam mana nak angkat? Tak boleh angkat. Besar peti tu. Zaman Jepun apa? Segala macam khazanah, harta tu masuklah situ. Ya. Kemudian cerita-cerita sampai ke peringkat anak. Kemudian dengan cerita dia buat laporan polis lah, itu inilah. Dia kata dia jumpa ni. Dalam rahsia-rahsia dah terpecah macam tu, ya, suatu hari dia selam, tengok balik, dah tak ada, dah hilang dah. Dah hilang. Sebab itulah pasal dah banyak mulut. Banyak mulut. Tak tahu keren mana dah ambil dah. Ya. Itu memang. Itulah cerita dia. Ya. Betul-betul anak-anak pun cuba selam juga kan. Tengok memang dah tak ada. Tempat yang dia memang dah M, tempat tu dah M dah. Dah M dah, tempat tu tak ada. Tu cerita dia. Ya. Pasal apa? Pasal dah terbawa rahsia tu dah mulut ke mulut. Dah bocor. Ya. Kalau dia sanggup berkongsi dengan jentolak ke, dengan keren ke, kan dikongsi, kan, ada akhirnya tak ada banyak lah tangan, kan, dia kongsi, kau ada jentolak, saya ada ni, kan, bagi-bagilah, tengah-tengah lah jadilah cerita P.Ramlee tu. Ini kau punya. Satu kau punya, dua saya punya. Macam tu lah jadinya. Betul, orang tolong lah. Tapi memang betul, dia memang akuilah dah mesti harta Jepun ni tadi. Sebab zaman Jepun masa tu. Jepun dah lari. Dia semua barang dia campak dalam air ataupun ditanam. Dia punya perangai macam tu. Ya. Tak sempat nak bawa. Tak sempat dia nak bawa. Macam tu lah. Kena pakai alat cari emas tu. Detector tu. Kena pakai tu lah. Kat Shopee pun jual kan. Itulah. Okey, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Silakan. 969. Okey. Okey. Timing. (969) catatkan hadis sah. Matan dilarang memungut barang keciciran dari orang haji. Dilarang memungut barang keciciran dari orang haji. Hukum haram. Sebenarnya dalam zaman Nabi lagi, tukang kutip atau pemungut ni, dia memang ada. Dia tugas dia. Tugas dia memungut, ya, barang-barang keciciran. Jadi kita kalau melakukan haji, ya, kita jangan buat pasal. Kita memungut. Ya, contohnya kita jumpa ada dompet orang, kita tengok, ya, orang Sudan ke orang mana ke punya pasport situ, contoh. Bila kita memungut, dah jadi satu kerja kita. Ya. Nanti kita nak buat laporan, nak bagi tahu itu ini, jadi banyak kerja kita.
Ya. Jadi sebab itu dilarang kita memungut barang-barang tercicir. Kecuali kita nampak benar-benar, ini pasport orang sebilik aku. Nah, contoh kan, kita ambil. Sebab kalau tak diambil, dia akan susah nanti. Sahabat kita ni akan susah. Apalagi kalau kita katakan pula bila sampai ke sebilik dengan dia. Saya nampak engkau punya pasport tertinggal. Contohnya kan. Jadi lagi kenapa kau tak ambil? Ya kan dia rasa macam satu yang tidak menyenangkan hati kan. Jadi kenapa kau tak nak ambil? Katanya, kan. Susah aku ni. Jadi sebab itu ya kalau kita jumpa memang itu tidak menyusahkan kita, ambil. Ya, tapi seandainya dia menyusahkan kita, memang dilarang kita mengambilnya. Ini hadis ya, hadis sahih ya. Jangan kita rajin memungut. Wah, nampak itu pungut, nampak ni pungut. Memang dah kerja memungut. Ya, sampai kenduri kahwin pun anda ada kuih lebih pungut juga. Yang dah biasa. Kan? Tengok kuih masuk dalam beg. Elok je masuk dalam beg kan. Ya. Dah biasa memungut kan. Sampai sana pun jadi juru pungut. Ya. Itu kena ingatlah ya, peringatan. Okey, hadis yang ke-970. Silakan. Hadis 970. Ya. Keledai negeri, okey. Okey. Catikan 970, hadis boleh dipakai. Matan dia, dilarang mengambil barang pungutan kafir muahad hukum haram. Baik. Kafir muahad ni saya nak terangkan. Kafir muahad ni, kafir ni ada dua mengikut dalam Islam. Satu kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang memerangi orang Islam. Itu nama kafir harbi. Ya. Satu lagi kafir zimmi. Kafir zimmi sama dengan kafir muahad. Dia ada buat perjanjian dengan orang Islam, dia duduk di negara Islam dan dia tidak mahu mengacau adat istiadat orang-orang Islam. Dia duduk di negara Islam. Ya, dia tidak berbuat kacau. Itu makna muahad, makna janji. Ya, zimmi itu maknanya, zimmi itu cukai kepala. Maknanya dia kena bayar cukai kepala. Ya. Jadi kalau kita kat sini bayar cukai, baik kita ataupun orang yang bukan Islam semua bayar cukai. Ya, adakah mereka itu dikatakan kafir harbi? Dia bayar cukai. Ya. Dia sama bayar cukai dan dia pula menjadi kerakyatan di negara kita. Jadi, kita tak boleh senang-senang mengelarkan dia kafir harbi. Salah. Ya, kafir harbi ni kalau benar-benar dia memerangi orang-orang Islam, itu baru dikatakan harbi. Ya, contohnya dia enggan membayar cukai. Ya, itu enggan, dia enggan. Ya, membayar cukai. Kemudian, dia menyakiti orang-orang Islam dengan melarang tidak boleh orang Islam melaungkan azan. Dia menggunakan pembesar suara dalam boleh.
tapi pembesar suara di luar tak boleh. Ya. Ataupun ya dia banyak menghalangi ya program-program orang-orang Islam. Itu baru boleh dikategorikan sebagai harbi. Ya. Kalau dia tidak berbuat demikian, kita tak boleh tuduh. Ya. Tak kira lah dia kata parti dia MCA ke, parti dia DAP ke, MIC ke, parti. Itu parti ya. Selagi dia tidak memerangi orang Islam, kita tak boleh tuduh dia sebagai harbi. Itu salah ya. Sebab ya mereka ini ya adalah kerakyatan, bukan mendatang tapi kerakyatan Malaysia. Yang kedua, dia orang ya bayar cukai. Dia tidak mengelak cukai, tak menentang kerajaan membayar cukai. Ya, dan juga ya dia kalau tak nampak permusuhan kepada Islam, jangan kita katakan dia sebagai harbi. Jadi baik, dalam hal ini ceritanya kita tidak boleh memungut barang yang dikatakan tercicir ya oleh kafir muahad ya. Kita katanya kafir yang ada perjanjian ya. Kecuali dia tidak memerlukan. Kalau dia tidak memerlukan lagi, mana kita boleh ambil. Tapi kalau tidak, kita boleh pungut dia punya. Oh ini apa ni? Kita punya kafir muahad ni. Tengok dia punya desain dia tu, mereka bentuknya bukan kita punya ni. Ya. Jadi kita tak perlulah nak pungut dan tak perlu nak menyusahkan. Tapi hadis ni ada sebelumnya menerangkan tentang halal haram ya. Diterangkan kata di sini iaitu tidak dihalalkan binatang buas bersiung. Bertaring ya. Bersiung tu bertaring. Jadi artinya binatang-binatang yang bertaring ya termasuk binatang yang Nabi haramkan, bukan Quran ya. Yang Nabi haramkan. Seperti singa ya. Itu bertaring ya. Dan harimau ya bertaring, ular pun ada taring dia ya. Jadi ya binatang-binatang bertaring ini termasuk yang diharamkan Nabi. Bukan Quran tapi diharamkan Nabi. Artinya eloklah kita jauhi ya binatang-binatang ini daripada kita memakannya. Sebab ya kita tengok sifatnya pun tidak ya bagus. Ya. Jadi kita tak perlulah nak makan ya. Dan dikatakan keledai negeri ya. Keledai negeri ni maknanya diharamkan kerana apa? Ya, dah hampir pupus. Tapi tidak terus menerus. Tidak terus menerus dia punya haram ni ya. Haram ni adalah ya ada waktu. Waktunya kerana dia sudah hampir pupus. Mana-mana pun negara, kalau binatang tu hampir pupus, ya binatang tu akan digazetkan sebagai binatang yang dilarang membunuh. Walaupun binatang tu binatang yang kita tak makan sekalipun. Macam ular sawa. Ular sawa termasuk binatang yang dilindungi. Ya, kita pun sebenarnya tak boleh bunuh. Ya. Ada binatang-binatang lain, contohnya burung wak-wak ya. Burung wak-wak juga termasuk binatang yang dilindungi ya. Jadi banyak binatang-binatang yang dikuatiri pupus ya. Maka kerajaan dia akan membuat satu hukum melarang memburu ataupun memakan binatang itu. Samalah zaman Nabi ya, keledai itu halal tapi kerana dah nak pupus ya. Jadi diharamkan sementara. Kalau dah banyak balik tak ada kisah. Ya. Itu cerita dia. Tapi baiklah kita berkisah kepada binatang yang diharamkan Nabi ya. Selain daripada yang kata binatang bertaring ya, binatang yang hidup dua alam ya. Hidup dua alam.
Tapi dua alam kena ingat ya. Dua alam yang dua-dua berat. Kalau satu alam saja dia berat, tak boleh. Contohnya, ya, kita tengok, kita kata ketam batu ya. Ketam batu, dia sebenarnya dia hanya satu alam. Dia boleh hidup dengan adanya air. Kalau tak ada air di darat saja dia kering, dia akan mati. Walaupun dia boleh minum, tapi dia boleh mati. Badan dia tak boleh kering. Ya, itu ketam batu. Tapi orang kata haram. Ya, sebab apa? Ya, orang-orang kata haram. Orang tua kita pun kata haram. Perempuan mesti tahu apa sebabnya. Sebabnya mahal. Ya, kalau sebab haramnya tak belilah. Ya, fikirlah 1 kilo sampai RM50. Ya, sampai RM30. 1 kilo ni kadang satu ketam tu bukan dua. Ya, satu ketamnya besar tu. Ya. Nah, tapi memanglah ketam batu ni memang ketam yang sedap kan, sebabnya isi dia penuh. Bukan macam ketam bunga, ya. Dia punya muzzle dia penuh isi, ya. Tapi nak senang bagi tahu anak cucu, haram je lah. Bila haram tak? Boleh makan. Ya. Boleh makan. Ya, sebab dia bukan dua alam. Dia kalau dia di darat saja dia mati. Kalau nak tahu dua alam yang betul-betul dua alam, seperti penyu. Penyu dia lama seminggu pun dia duduk kat darat, mengeram ke. Ya, dia boleh tahan dan dia dalam laut. Ya, bukan atas laut, dalam laut dia boleh hidup. Sama kehidupannya. Telur pasal kat darat katanya. Telur pula boleh. Ya, ya. Jadi itu dia katakan dua alam. Ya. Mesti dua-dua berat. Kalau salah satu berat macam ikan sembilang kan, kalau kita angkat kita ambil daripada tempat ternakan dia letak atas, hidup tak? Hidup. Ya. Tapi boleh ke kelamaan dia hidup kat darat? Ya, tak boleh. Ya, semacam itulah, mana nyawa dia panjang. Sama dengan ketam tadi. Ya. Ketam batu tadi. Dan begitu juga. Boleh masak ya. Dan satu lagi dikatakan Nabi, binatang yang bertaring ya. Macam tadilah. Ya, macam binatang buas. Satu lagi binatang yang makan menyambar. Ahlang, dia makan dia menyambar. Itu juga diharamkan oleh Nabi. Jadi itu tabiat-tabiat binatang tu tak cantik. Kalau kita tengok burung tekukur kan mematuk cantik, merpati cantik, mematuk kan. Binatang-binatang yang menyambar ni sifat dia tidak apa cantik. Ya. Tabiat dia tak berapa baik, tak berapa baik. Jadi kita eloklah jauhi. Ya. Sebab binatang yang halal tu banyak. Kita nak cari yang macam tu asal pula ya. Nak rasa lain dari yang lain. Bahasa kita. Ya, biawak pun nak rasa juga. Biawak pun nak rasa juga. Itulah dia. Naum dia ya. Kita janganlah. Ya, yang halal banyak yang lain ya. Ini nak cari juga yang macam tu ya. Tapi ada satu penambahan, iaitu binatang yang makan najis sahaja. Itu kita tidak boleh makan. Yang dia makan memang najis saja. Ya? Itu tak boleh makan. Cacing lah apa lagi. Cacing. Kan contohnya kan. Mungkin ada binatang lain juga ya. Macam babi tu dah nyata binatang tu diharamkan. Tapi sifat dia pun makan najis dia juga. Kalau di kandang
kenapa bila di kandang dia perlukan dicuci dia punya najis dia. Kalau dibiarkan nanti dimakan balik. Jadi itu yang orang ternak babi ni keadaan dia licak. Peparitan rusak, sungai rusak sebab dia pancut air najis tadi buang. Itu jadi peparitan rusak, semua alam sekitar pun rusak. Kuncinya itulah. Kecuali di ternak secara moden. Mana ada penapisan dia, itu memang bersihlah air keluar kan. Tapi kalau macam di Bukit Pelanduk dulu, ya, parit rusak, sungai rusak, bau, jangan ceritalah. Ya, ya. Dia sebab dia makan najis tu balik. Ya, kalau tak dicuci. Ya. Itu dah tentulah Allah haramkan. Ya, kita tidak boleh makan. Dia punya tabiatnya pun kurang baik. Baik, akan datang kita boleh masuk dalam satu bab lagi, iaitu bab faraid, babul faraid, ya, bab faraid, ya. Bab faraid ini ialah mengenai tentang ketentuan pembahagian waris bagi ahli waris. Itu dikatakan bab faraid, ya. InsyaAllah akan datang kita akan sambung bab ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi dapat kita manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika